Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung tajuk yang kita belajar sebelum ni, iaitu KDNK. Seperti yang kamu telah tahu, KDNK merupakan pengukur kepada pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. Jadi pada hari ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Kita tengok dalam rajah ini adalah rajah ini menunjukkan evolusi ekonomi di Malaysia dari tahun 1970 hinggalah tahun 2019. Okey, di mana graf ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan KDNK sebagai kayu pengukurnya. Kita dapati Malaysia merupakan sebuah negara yang progresif. Malaysia telah mencatatkan purata pertumbuhan tahunan KDNK sebanyak 6.2% daripada tempoh 1970 sehinggalah 2019. Di sepanjang tempoh tersebut, Malaysia hanya mengalami keadaan kemelesetan ekonomi sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1985, 1998 dan 2009. Prestasi ekonomi dan pemulihan yang pantas daripada keadaan kemelesetan ekonomi ini berkait rapat dengan pengukuhan asas ekonomi negara yang kukuh dan juga dasar pembangunan yang lebih responsif kepada keperluan semasa. Jadi, apakah sebenarnya pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi dari semasa ke semasa yang menyebabkan peningkatan dalam keluaran negara kasar, iaitu KDNK. Okey, kita lihat lebih lanjut tentang pertumbuhan ekonomi. Data KDNK digunakan sebagai alat untuk mengukur kadar pertumbuhan KDNK. Jika jumlah KDNK meningkat, ini menunjukkan jumlah pengeluaran barang dan perkhidmatan dalam negara juga semakin meningkat. KDNK juga digunakan untuk mengukur prestasi pembangunan sesebuah negara dalam sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan pembangunan negara tersebut semakin pesat. KDNK yang bernilai positif menunjukkan kadar pertumbuhan ekonomi yang pesat di dalam negara tersebut. Manakala KDNK yang bernilai negatif pula menunjukkan berlakunya keadaan kemelesetan ekonomi. Sekarang kita lihat pula kenapa kita perlu mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan. Jadi, kepentingan yang pertama adalah supaya kita dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bagi menampung peningkatan penawaran tenaga buruh dalam negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang mampan dapat meningkatkan taraf kebajikan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan jumlah output negara serta kualiti barang yang baik. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang mampan dapat mengurangkan kadar kemiskinan dalam negara. Seterusnya, dapat merapatkan jurang pendapatan dalam kalangan masyarakat. Dan akhir sekali adalah ia dapat mempercepatkan usaha kerajaan untuk menyediakan kemudahan perumahan, perkhidmatan kesihatan dan juga kemudahan asas kepada masyarakat.
Jadi sedikit sahaja tajuk kita pada hari ini. Jangan lupa untuk buat ulang kaji dan buat latihan supaya kamu lebih faham. Pesanan untuk hari ini, hidup kita hanya sekali. Janganlah menua tanpa erti. Jadilah manusia yang sentiasa memberi manfaat kepada